Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Mac 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin menolak pelawaan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk berdebat berkaitan isu Felda. Sebaliknya, tegas beliau, serahkan kuasa sepenuhnya kepada pengundi selain yakin masyarakat sudah jelas dengan fakta penyelewengan yang berlaku sewaktu pentadbiran kerajaan PN. Dan ini penyelewengan. Datuk Seri Najib tak boleh nak tepis. Itu kalau nak bahas dia pun dia tak akan terjawab. Dia terduduk nak jawab macam mana cara nak jelaskan. Apalagi penyelesaian hutang peneroka Felda 8.3 bilion yang saya hapuskan. Mereka kata ini atas desakan UMNO. Apa desak UMNO? Kalau waktu UMNO memimpin negara berpuluh-puluh tahun, kalau dia sedar tentang masalah itu, waktu itu dia sudah selesaikan masalah. Saya tak sampai setahun, saya telah putuskan untuk menghapuskan. Kemudian tu untuk pulihkan Felda, kita terbitkan sukuk yang dijamin oleh kerajaan 9.9 bilion untuk mengambil alih semula FGV untuk pulihkan Felda sebagai satu organisasi ladang terbesar di dunia. Itu dilakukan waktu saya. Apa yang Datuk Seri Najib nak cabar? Data-data dan fakta yang sudah ada terpampang di depan mata dia. Nak bahas apa lagi? Tak payah Datuk Alimin pun, budak sekolah pun menanglah dalam debat seperti itu. Terima kasih. Ahad lalu, Najib mencabar Muhyiddin berdebat mengenai isu Felda dan mencadangkan Azmin membantu Presiden Bersatu itu ketika berdebat nanti. Terdahulu pada Sabtu lepas, Azmin mencabar Najib berdebat dengannya mengenai isu Felda dan turut mendakwa kepimpinan bekas Perdana Menteri itu menghancurkan peneroka dan masa depan Felda. Baik, sementara itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak menyangkal tuduhan bahawa dia memusnahkan Felda semasa menerajui kerajaan. Dia juga menegaskan dia tidak akan melakukan perkara sedemikian terhadap legasi bapanya. Bercakap kepada media di Muar Johor hari ini, Najib mendakwa peneroka Felda mempunyai kehidupan yang lebih baik sepanjang kepimpinannya. Jadi tak boleh dah tunduh saya yang merosakkan Felda. Sebab orang Felda tahu saya yang mewarisi daripada Tun Razak, takkan saya nak rosakkan Felda. Malah dalam zaman saya, Felda lebih maju dan bantuan kebajikan mereka terbela lebih jauh lagi waktu saya jadi menjaga Felda. Anggota Parlimen Pekan berkata demikian sebagai menjawab tuduhan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang mendakwa Najib menyebabkan banyak kerugian kepada Felda ketika memerintah. Semasa era Najib dari 2009 hingga 2018, pengurusan Felda dicemari dengan dakwaan penyelewengan. Calon PN bagi tangkap Dr. Chong Fat Ful memohon maaf kepada pengundi berhubung keputusannya untuk meninggalkan PKR pada 2020. Katanya adalah menyayat hati membaca komen negatif setiap pagi dan dipanggil katak. Dalam satu hantaran di Facebook, Chong berkata dia benar-benar kesal kerana keputusan mengecewakan pengundi. Chong, 62 tahun, dipilih sebagai adun pemanis atas tiket PKR semasa pilihan raya umum 2018 dan kemudiannya dilantik sebagai anggota Exco Johor. Dia meninggalkan PKR pada Mac 2020. 6 bulan kemudian, dia menjadi ahli Bersekutu Bersatu. Kekal dalam PKR, katanya, akan mengaitkannya dengan puak yang bersengkokol yang keutamaan mereka adalah untuk mendapatkan lebih banyak kuasa. Namun jelasnya meninggalkan parti pula akan menyaksikan kehidupannya mengundang cemoohan dan kemarahan orang ramai. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun mengesahkan beliau memberi kebenaran kepada Ahli Parlimen Pekan Najib Razak untuk memberi penjelasan kepada Dewan Rakyat pada Selasa depan.
Ia berhubung kenyataan beliau mengenai 1MDB yang didakwa mengelirukan Dewan sebelum ini. Pokok persoalannya sekarang pagi ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Damansara ialah sama ada Yang Berhormat Pekan telah mengingkari arahan saya. Saya telah memberi penerangan. Beliau sebenarnya tidak mengingkari kerana saya lah yang memberikan. Okey, selesai. Kita tunggu next week. Fair. Sehingga Selasa. Puas sebelum itu bangkit mempersoalkan tindakan Najib yang enggan mematuhi arahan speaker supaya membuat penjelasan berhubung kenyataan yang didakwa mengelirukan tersebut. Dan saya rasa Tan Sri Yang Pertua pun telah memberikan kelonggaran kepada beliau bahawa beliau boleh menjawab secara bertulis. Tak perlu datang Dewan untuk menjawab secara langsung. Dan beliau juga tidak dapat mematuhi kelonggaran tersebut. So kita harap Tan Sri Yang Pertua buat keputusan mengantung Yang Berhormat Pekan ni sehingga beliau dapat memberikan jawapan bila-bila masa yang beliau mahu. Dalam sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat minggu lalu, Najib mendakwa tidak ada wang rakyat yang digunakan untuk membayar prinsipal hutang 1MDB. Berita seterusnya. Kerajaan yakin proses transisi negara ke arah fasa peralihan endemik bersifat sehala dan boleh diteruskan. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, pihaknya bersedia dengan apa sahaja kemungkinan termasuk meneliti kelonggaran diberikan sekiranya berlaku penularan varian baru lebih ganas. Salah satu perkara yang saya telah menasihati Jemaah Menteri adalah sekiranya muncul varian yang baru yang lebih ganas daripada Omicron. Sekiranya muncul varian baru, bukan sahaja Malaysia, tetapi negara-negara lain pun mesti kaji semula protokol pembukaan mereka. Tetapi setakat ini dengan maklumat yang sedia ada, dengan data dan surveillance yang ada pada kita yakin bahawa peralihan ini adalah salah. Semalam Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Malaysia akan memasuki fasa peralihan ke endemik yang akan bermula pada 1 April. Sementara itu, Khairy berkata pusat hiburan atau kelab malam masih tidak dibenarkan beroperasi walaupun negara akan memulakan fasa peralihan ke endemik. Kelab malam merupakan premis yang berisiko tinggi, even dalam fasa peralihan ke pandemik. So that remains on the negative list. That only remains on the negative list. Mahkamah Rayuan hari ini menolak rayuan Khairuddin Abu Hassan, penyokong Tegar Datuk Mahathir Mohamad. Ia bagi memaksa Peguam Negara Idrus Harun menasihati Muhyiddin Yassin berundur sebagai Perdana Menteri. Ini kerana Muhyiddin telah pun meletakkan jawatan pada 16 Ogos tahun lalu dan Perdana Menteri semasa Ismail Sabri Yaakob mengambil alih jawatan itu 5 hari kemudian. Panel 3 hakim yang bersidang hari ini yang dipengerusikan oleh Hakim Mahkamah Rayuan Hanifah Fariqullah sebulat suara memutuskan bahawa rayuan itu telah menjadi akademik. Rayuan itu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 27 April tahun lalu yang menolak permohonan Khairuddin untuk mendapatkan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman terhadap Idrus. Khairuddin berhujah bahawa Idrus gagal menjalankan tugas perlembagaannya sebagai Peguam Negara untuk menasihati Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin, berundur. Khairuddin berpendapat bahawa Muhyiddin tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli parlimen apabila Muhyiddin menghadap agung pada 11 Januari dengan tujuan menasihati Seri Paduka Baginda untuk menitahkan perisytiharan darurat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.